warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan masuk dari surah yang baru, iaitulah surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du dari juzuk yang ke-13, surah yang bernombor 13 juga. Surah 13 dari juzuk yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
yang dengan limpah kurnianya sama-sama kita dapat kembali dalam surah kita, iaitulah surah Ar-Ra'du. Kembali dalam kulis siri tadabbur, kita baca surah Ar-Ra'du. Hari ini kita masuk surah baru, juzuk yang ke-13. Maknanya daripada belakang kita sekarang dah 17 dah. Nah, 17 juzuk dah habis dah. Ni masuk ke juzuk 13, separuh yang ini. Jadi mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita ni memahami Al-Quran. Faham satu, kemudian Allah taufikkan kita pula untuk beramal dengan Al-Quran. Okey. Yang belajar tu payah dah. Tak nak amal tu lagi payah cabaran dia. Ramai orang boleh hafal Quran, tapi tidak ramai orang yang beramal dengannya sesungguh-sungguhnya lah. Kalau nak hafal Quran tu mudah, 3-4 tahun dah habis dah khatam. Ada setengah tu boleh buat 6 bulan pun ada. Tapi untuk beramal dengannya seumur hidup. Sepanjang hayat. Sebab tu antara ilmu yang paling mulia adalah ilmu agama, ilmu Al-Quran. Sebab guna dia untuk sepanjang hayat. Kalau orang ngajar ilmu lawyer, habis grad kadang-kadang tak jadi lawyer, habis ilmu dia. Jadi lawyer buruk kata. Tidak lawyer buruk lah, tapi nak ayatnya mungkin dia ambil engineering, lepas tu habis grad jadi cikgu sekolah ngajar matematik. Adalah sikit cabang engineering dia ngaji tinggi tu tak guna, dia ngajar matematik dia kata 5 jelah. Tu tak apa lagi. Ada orang ngaji sampai ilmu akaun contohnya. Habis tak ada kerja jadi cikgu tadika contoh. Ataupun buat bisnes. Kawan Zaujahana tu dia PhD. Habis ngaji PhD berasa tak nak kerja, buka kedai makan, jual. Lama-lama ni ke kedai makan pun ada akaun. Adalah akaun, tapi ilmu akaun kedai lah. Jadi ilmu ni yang paling mulia ialah ilmu Al-Quran. Ilmu berkaitan dengan agama. Sebab bila kita habis belajar, kita memerlukan dia lebih daripada ilmu-ilmu yang lain. Sebab kita nak amalkan dia untuk sepanjang hayat. Nak baca dia, nak beramal dengannya, nak memahaminya. Sebab tu kita, alhamdulillah, Allah Ta'ala rezekikan kepada kita waktu yang sebentar untuk kita sama-sama berada dalam tadarus dan tadabbur ini. Tadarus dan tadabbur, kurang-kurangnya kita ada sedikit je bahagian kita dengan Al-Quran. Nabi SAW kata Allah suka yang sedikit dah, Allah suka yang berterusan walaupun sedikit. Jadi Allah Ta'ala alam, moga-moga Allah terima daripada kita amalan kita ni. Walaupun baca setengah muka satu hari, nak habis 17 juzuk tu pun dah berapa tahun dah baca. Pas cuti, pas rehat, pas sakit, pas demam ada belaka. Tapi kurang-kurang ya Allah terimalah ini amalan kita yang sedikit, walau yang berterusan walaupun sedikit. Nak banding orang ngaji dia mesti hebat lagi. Kita ni tarah ngaji lagu ni je lah. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan kita memperkecilkan kebaikan walaupun sebesar zarah. Jadi kalau kita ni boleh baca Quran setengah jam pagi-pagi, Allahu Akbar, besar. Lepas tu kita kempen kawan-kawan kita yang diikut dengan copy link ni, share lah kepada kawan-kawan. Saya pun boleh tumpang pahala. Tapi kita sama-sama ajak untuk orang ni mengisi masa dengan Al-Quran. Tak share kuliah saya pun, share kuliah orang lain pun tak apa. Yang penting kita ada masa dengan Al-Quran. Pertama budak-budak muda kita lah ni macam-macam. Dengan TikTok, dengan gapo, dia main telefon je nak. Jadi biar dia tengok benda-benda macam ni. Baik, hari ni surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Okey. Alif lam mim. Alif lam mim ra. Sini okey. Alif lam mim ra. Lam tu 6 harakat, mim pun 6 harakat, ra tu 2 harakat. Alif lam mim ra. Lam dengan mim tu ada gunnah. Sebab lam hujung dia mim, mim mati. Mim pula mim di awal tu. Jadi huruf mim pada lam bertemu dengan awal mim pada mim, jadilah dia gunnah. Idgham syafawi. Alif lam mim ra. Huruf muqatta'ah dipanggil. Huruf muqatta'ah ni huruf-huruf pendek di awal surah yang kita secara kesimpulannya tidak ada yang mengetahui maknanya melainkan Allah. Tilka ayatul kitab. Inilah ayat-ayat kitab, yakni Al-Quran. Walladhi unzila ilaika min rabbikal haqq. Dan apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dari Tuhanmu adalah benar. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mahu beriman. Fafihal intisaru lil Quran. Ayat ini memberikan kemenangan ataupun sokongan kepada Al-Quran yang ditohmah. Okay. Orang kata Quran ni rekaan manusia. Orang kata Nabi Muhammad yang tulis Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala kata tilka ayatul kitab walladhi unzila ilaika min rabbik. Kita apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dari Tuhanmu. Wa tibyana annahu anna nuzulahu min indillahi haqqun. Dan turunnya dia dari Allah bersifat benar. Benar turun dari Allah. Tidak syak, tidak ada ragu, tidak ada kesamaran padanya. Okay, tidak ada kesamaran padanya. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Tapi kebanyakan manusia tidak mahu beriman. Sampai hari ini bukan semua orang yang baca Quran beriman dengan Quran. Okay, ada je orang yang bila dibaca Quran dia anggap sebagai kitab karangan manusia dan dia tak beriman Quran ni turun. Hatta kita tengok dalam video orang Arab sendiri pun yang faham bahasa Arab, yang Allah cabar dia datangkan satu ayat dari Al-Quran, satu ayat setanding Al-Quran, pun dia tak mampu. Dan banyak cabaran-cabaran Allah yang lain yang dia tak mampu, tetap saja dia tak beriman. Ni dipanggil inad. Inad ni orang yang degil. Degil. Kalah dah debat tapi tak nak beriman. Allah Ta'ala tawarkan kepada dia, kalau mu betul kata Quran ni ada manusia boleh buat, mari satu je. Ada Allah Ta'ala cabar satu ayat, Allah Ta'ala cabar satu surah, ada Allah Ta'ala cabar sebanding dengan Quran. Tengok, daripada dulu sampai sekarang 1400 tahun tak ada orang pun boleh buat satu surah, satu ayat seperti Al-Quran. Dari sudut maknanya, dari sudut susunan kata-katanya, dari sudut mukjizatnya, dari sudut ilmunya, cerita, semua tak boleh nak lawan. Tapi tetap saja orang kata dia tak beriman dengan Al-Quran. Ni manusia, sifat dia degil. Degil. Kita ni jangan ada sifat tu. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha.
Allah jualah yang menjadikan langit-langit terangkat tinggi. Rafa'a ni mengangkat. Allah yang mengangkat langit. Bi ghairi amadin tarawnaha, dengan tiada bertiang sebagaimana yang kamu lihat. Jadi Allah mengkhabarkan tentang kudrat, kekuasaannya, bahawa dia ni Tuhan yang telah mencipta langit dan mengangkat langit tanpa tiang. Tapi tu manusia pelik sungguh tak. Ada dia tengok langit, dia kata jadi dengan sendiri. Dia tak tahu, tak ada benda dalam dunia ni yang terjadi dengan sendirinya. Semuanya dicipta. Hebatnya langit, tak ada tiang. Bumi di tengah-tengah, langit tak ada tiang. Dan Allah Ta'ala pisahkan. Kanata ratqan fafataqnahuma. Dulunya bersatu, kemudian kami pisahkan dia. Jadi Allah jaga. Langit di sebelah sini, bumi di sebelah sini. Bumi di tengah, langit mengelilingi bumi. Tidak pernah ada tiang dan tidak pernah bergoyang daripada tempatnya. Allah Ta'ala kata, ini semua kekuasaan dia. Thumma stawa 'alal 'arsy. Okey. Malah langit tu ada 7 lapis langit, semuanya tak ada tiang. Thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah dia bersemayam atau beristiwa di atas arasy. Ini ayat yang ke berapa tentang Allah Ta'ala ni beristiwa di arasy. Apa maksud istiwa? Istiwa ni maksud dalam bahasa kita bersemayam. Istiwa ni bahasa kita bersemayam. Tapi nak lawan makna istiwa sebenar-benar apakah bersemayam tu, kita boleh tukar kepada istiwa tu sama dengan semayam di sudut bahasa je. Di sudut bahasa. Istiwa tu dalam bahasa kita orang terjemah sebagai bersemayam. Bersemayam ni untuk raja, untuk raja. Istawa dia bersemayam. Tapi Allah Ta'ala ni tak sama dengan bersemayamnya raja. Jadi lagu mana sifat bersemayamnya Allah Ta'ala? Kita kata wallahu ta'ala a'lam. Hanya Allah Ta'ala yang tahu, kerana Allah ni tidak sama dengan mana-mana makhluk. Tapi kita wajib beriman kepada sifat ini. Apa dia? Bahawa Allah ni beristiwa di atas arasy. Arasy ni di mana? Arasy ni di atas pada langit. Okey, arasy ni atas pada langit. Langit tu akan digulung, tapi arasy akan kekal senantiasa. Jadi Allah Azza wa Jalla, dia kata setelah dia angkat langit tanpa tiang, kemudian Allah bersemayam di atas arasy. Jadi ini akidah kita. Akidah kita, apa yang datang dari Al-Quran, kita wajib beriman dengannya. Soal kita boleh fikir ke soal tak boleh fikir, itu nombor 2. Macam mana Allah Ta'ala bersemayam di arasy, tak payah fikir. Tak payah fikir macam mana. Sebab Allah Ta'ala ada satu kaedah, dia tak sama dengan mana-mana makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak sebanding dengannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang sepertinya. Dan kita pun panggil mukhalafatuhu lil hawadith, dia ni berbeza dengan benda-benda baru. Jadi Allah ni tak sama dengan mana-mana makhluk. Jadi bila kita kata aku tak boleh nak fikir lagu mana Allah bersemayam, memang tak payah fikir pun. Sebab kalau kita fikir, kita tak boleh fikir benda yang kita tak pernah tengok. Saya dah sebut dah belum ni. Kita tak boleh fikir benda yang kita tak pernah tengok. Tak boleh nak bayang. Tuan-tuan bayang,
Orang yang kita tak pernah tengok. Kita sebut contoh siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Handsome Nabi Yusuf alaihi salam. Dan dalam keadaan kita tahu dia ada mata, dia ada hidung, dia ada mulut, dia ada telinga. Tapi cuba bayang Nabi Yusuf ni muka macam mana? Yang kita tahu handsome je. Boleh tak orang lukis rupa Nabi Yusuf? Tak boleh. Jadi kita boleh dengar dari sudut kehandsomean dia, tapi kita tak boleh nak lukis rupa dia. Allah Azza wa Jalla lagi tinggi perumpamaannya berbanding manusia. Kalau Nabi Yusuf orang tak boleh nak gambar, Allah lagilah. Pasal Allah tu Tuhan yang mencipta Nabi Yusuf. Jadi Allah ni kita tahu dia cantik, indah. Allah innallaha jamil. Tapi lagu mana Allah? Allahu ta'ala alam. Allah ni dia sebut dia bersemayam di atas arasy. Siapa yang bagi tahu? Allah sendiri yang bagi tahu. Bukan setempat, bukan dua tempat, banyak tempat. Jadi pertama sekali kita wajib beriman dengannya. Okey. Kata Imam Malik, istiwa ni kita faham makna dia. Istiwa, kalimah bersemayam ni kita bahasa Melayu kita faham lah. Bersemayam kita faham. Tapi pada Allah macam mana bersemayamnya, yang tu kita tak tahu. Tak tahu, tak usah fikir. Tapi beriman dengannya wajib. Wajib beriman dengannya. Pasal Allah bagi tahu, takkan kita nak tolak. Ada setengah orang tu tak boleh kata Allah bersemayam. Nanti Allah sama dengan makhluk. Bukankah kamu kata Allah mendengar? Nah, dia kata ya Allah mendengar. Kita tanya dia, macam mana Allah mendengar? Dia kata Allah mendengar sebagai Allah mendengar dengan sifat yang tak sama dengan makhluknya. Jadi kita kata begitulah yang kita kata pada sifat bersemayam. Kita tanya dia lagi, bukankah kamu kata Allah ni melihat? Dia kata, ya Allah tu maha melihat. Kita kata makhluk pun melihat juga, nanti Allah samalah dengan makhluk. Dia kata tak. Allah maha melihat dengan penglihatan yang tak sama dengan makhluk. Jadi kita kata, begitulah jawapan kita pada bersemayam. Apa yang kita buat, kita bukan nak menyamakan Allah dengan mana-mana makhluk, tak. Kita kata Allah tak sama dengan makhluk. Ini bukan tajsim, ini bukan tashbih. Tajsim ni dia kata Allah ni ada jisim gini. Nah, kita tak gambarkan rupa Allah tu macam tu, cuma kita beriman dengan apa yang Allah bagi tahu. Allah bagi tahu dia bersemayam di atas arasy. Maka kita kata sebagaimana yang Allah Taala kata. Macam mana benda tu? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Cuma kita faham makna bersemayam tu. Dan Imam Malik kata wal imanu bihi wajib, beriman dengannya wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Memperstikaikan, mempersoalkan, duk fikir lagu mana Allah Ta'ala bersemayam ni, benda ni tak pernah dibuat oleh para salafus salih. Inilah akidah para Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dan inilah juga akidah imam empat mazhab. Imam empat mazhab, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dan inilah juga akidah imam hadis. Dan inilah juga akidah Syekh Abdul Qadir Jailani. Inilah akidah orang-orang yang kumpulan yang teristimewa dalam Islam. Akidahnya apa? Bukan kita nak kata Allah bertempat, tidak. Kita berkata Allah, kita beriman dengan apa yang Allah kata. Tu akidah kita. Kita beriman dengan apa yang Allah kata.
kata. Kalau Allah Ta'ala kata dia bersemayam di atas arash, maka kita kata sebagaimana Allah kata. Dan kita tak tolak. Jangan pula kita kata Allah ni bersemayam di atas arash. Tak. Allah ni wujud tidak bertempat. Daripada mana pula perkataan wujud tidak bertempat ni? Ada dalam Quran? Tak ada. Ada dalam hadis? Tak ada. Habis itu mari mana? Mari daripada ulama-ulama dia lah yang dia kata. Jadi sekarang ni kita nak mendahulukan perkataan ulama, akal manusia ke? Nak mendahulukan wahyu Allah. Kalau kita mendahulukan wahyu Allah, makna kita beriman Allah ni bersemayam di atas arash. Kalau orang kata kamu menyamakan Allah dengan makhluk, kita kata tak. Kita tak kata pun Allah sama dengan makhluk. Cuma kita beriman dengan apa yang Allah Ta'ala kata. Dan apa yang kita kata pada sifat beristiwa sama dengan apa yang kamu kata tentang sifat mendengar dan melihat. Kalau kamu kata kamu Allah Ta'ala maha mendengar, kita berkata mendengar tu ada pada makhluk. Dia kata tak, mendengar Allah tak sama dengan makhluk. Kita kata gitulah juga istiwa. Kalau dia kata melihat, Allah maha melihat, kita kata Allah makhluk pun melihat juga. Dia kata tak, Allah maha melihat dengan sifat tak sama dengan makhluk. Jadi jawapan kepada istiwa dan sifat-sifat lain pun lagu itulah juga. Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang wajah Allah. Jadi kita kata, kita beriman dengan ayat Allah Ta'ala kata. Kita bukan nak gambarkan wajah Allah macam mana. Tak ada maknanya kita nak gambarkan. Nabi Yusuf kita tak boleh nak gambarkan dah. Apatah lagi Allah Ta'ala. Yang kita buat ayat, kita beriman dengan apa yang Allah bagi tahu. Allah bagi tahu tentang dirinya sendiri. Jadi kita beriman dengan apa yang Allah bagi tahu. Itu akidah kita. Kita tidak menolak apa yang Allah Ta'ala bagi tahu dan kita tidak ubah makna dia. Kalau Allah Ta'ala kata istawa, istawalah. Kalau Allah Ta'ala kata tangan, tanganlah. Kalau Allah Ta'ala kata wajah, wajahlah. Kita tak ubah makna dia. Cuma kita serahkan pendetilannya kepada Allah. Kita beriman dengan perkataan itu, hakikat, realiti, benda tu macam mana, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Di situ ada sifat tunduk. Tunduk kepada Allah. Apa yang Allah Taala kata, kita tunduk. Kita tidak pesongkan apa yang Allah Taala bagi tahu. Jadi kita beriman dengan apa sahaja yang Allah bagi tahu. Okey? Dan kalau ada orang yang boleh ubah ayat ni, kalau benda ni salah faham macam tu, nescaya Nabi lah sallallahu alaihi wasallam yang patut pertama kali ubah makna dia. Tapi Nabi tak ubah. Jadi kita beriman sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan dan sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian wasakhara asy-syamsa wal qamar, dan dia memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya. Kullun yajri li ajalin musamma, tiap-tiap satu darinya beredar untuk satu masa yang telah ditetapkan. Allah jualah yang mentadbirkan segala urusan. Dia menerangkan tanda-tanda kekuasaannya satu persatu, supaya kamu yakin kepada pertemuan Tuhan kamu untuk menerima balasan. Jadi Allah terangkan kepada kita tentang kuasa dia, supaya manusia ni bertambah yakin bahawa satu hari nanti dia akan kembali kepada Allah. Okey. Allah Maha berkuasa, dan dengan kekuasaan Allah, Allah boleh hidupkan kita kembali setelah mati, dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi saat ini kita memang tak nampak Allah,
Tapi kita beriman dengan Allah. Kita yakin Allah tu wujud. Kita yakin Allah tu ada. Kita yakin Al-Quran ni kitab Allah. Kita yakin Nabi Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin bahawa apa saja yang turun dari Al-Quran adalah benar. Dan kita semua yakin satu hari nanti kita akan kembali kepada Allah. Satu hari nanti kita akan kembali kepada Allah. Dan kita minta di saat kita kembali itu Allah rahmati kita. Kita ni tak bawa bekal banyak, amalan pun tak banyak. Nak banding orang lain tu, kira orang lain lagi banyak lah. Cuma yang kita berharap Allah Ta'ala jaga pada kita ialah iman kita, tauhid kita. Bila kita kembali kepada Allah dengan tauhid yang ada, kita minta Allah Ta'ala rahmati kita dan masukkan kita ke dalam syurga. Ni amalan hak wajib kita ikhtiarlah yang buat. Yang sunat kalau mampu tambah sikit. Tapi bekalan paling utama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Ta'ala sambung lagi tentang kekuasaannya. Wa huwa alladhi maddal arda, dan dialah yang menjadikan bumi terbentang luas. Bumi terbentang luas, dan menjadikan padanya gunung-gunung yang terdiri kukuh, serta sungai-sungai yang mengalir. Serta sungai-sungai yang mengalir. Okay? Sungai-sungai yang mengalir, dan dari tiap-tiap jenis buah-buahan dia jadikan padanya pasangan. Dia menjadikan padanya pasangan. Baik, Allah Ta'ala ni kuasa dia juga menjadikan bumi terbentang luas. Maddal arda, terbentang luas. Luasnya tu dalam bentuk bulat lah. Dalam bentuk bulat. Ini menolak dakwaan orang yang flat earth ni, golongan yang apa tu, bumi ni rata. Pada dia bumi ni rata. Jadi banyak dah hujah-hujah yang telah disebutkan bahawa bumi ni bulat. Zaman dulu mungkin mereka berhujah sekadar dengan ayat. Tapi sekarang ni kita dah ada macam-macam teknologi. Drone pun boleh naik, roket pun dah sampai ke angkasa, permukaan bumi lah kita kata. Kemudian kita boleh teropong tengok planet-planet lain, Marikh, tengok matahari, tengok bulan, semua jenis bulat-bulat macam tu kan. Jadi kita pula perjalanan matahari, yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Allah masukkan sikit-sikit cahaya matahari dan Allah hilangkan sikit-sikit cahaya matahari. Siang masuk dalam malam, malam masuk dalam siang. Semua ni kita dah bincangkan dulu tentang bahawa bumi ni bulat. Semua ni Allah Ta'ala jadikan untuk manusia. Pasok pula gunung yang kukuh, alirkan pula sungai-sungai. Semua ni untuk manusia hidup di atasnya. Dan Allah Ta'ala jadikan setiap buahan ada pasangan. Pasangan. Ai min kulli syaklin simfan. Dari setiap jenis tu ada dua kategori lah. Dua kategori. Macam-macam lah. Buah-buahan ni kita tengok macam-macam. Yughshil lailan nahar, dia juga melindungi siang dengan malam, silih berganti. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun.
Dan sesungguhnya semua itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir. Jadi hari ini sekali lagi kita baca tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita ni tidak jadi orang yang sombong dengan Allah. Kerana makin kita baca ketinggian dan kebesaran Allah, yang makin kita rasa ialah kerdilnya diri kita dan agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ni saya pun duk fikir kadang-kadang, apakah kita ni ada lagi rasa sombong dalam diri? Sombong dalam diri ni, orang yang sombong tak masuk syurga. Ni sombong ni kadang-kadang kita rasa kita besar. Kita dengan Allah ni, minta maaf lah, kita kata saya ni bagi peringatan pada diri sendirilah. Kadang-kadang kita beramal ikut suka kita. Waktu kita rajin kita buat, waktu kita malas kita tak payah buat. Layak ke sifat macam tu pada seorang hamba? Kalau majikan dengan hak bayar gaji, bukan hamba ni, majikan dengan pekerja. Layak tak seorang majikan dengan pekerja? Pekerja tu time dia rajin dia buat kerja, time dia malas dia tak buat kerja. Oh, saya kalau kat rumah tu kadang-kadang marah, garang juga. Keluar jugalah suara tinggi tu, kalau ngajar kata suara ustaz ni lembut ni. Lembut time ngajar ya, time nak marah. Habisnya ketuk juga, yang tendang juga pintu kursi tu. Tak, time kita garang tu ada juga. Tapi kita kata layak tak time dia buat, dia rajin dia buat kerja, time dia malas dia. Padahal dia ni kerja dengan kita. Baik, kita kata tak layak. Cuba ambil sifat tu letak pada kita dengan Allah. Layak tak kita ni dengan Allah tu macam tu? Time kita rajin kita buat amal, time kita malas tak payahlah. Seolah-olah tak apalah. Tu nilai hamba dengan ni. Semakin tinggi orang tu meletakkan Allah pada tempatnya, makin dia rasa nilai dia sebagai hamba tu rendah. Jadi di saat itu dia rasa dia ni patut tunduk, patuh kepada Allah. Dan kalau dia tak terbuat, dia kena istighfar, minta ampun dulu. Jadi ada kita istighfar disebabkan kita buat maksiat. Ada juga istighfar yang kita sebut sebab kita meninggalkan taat. Istighfar ni bukan sekadar apabila maksiat. Tak. Ya, hari ni aku tak mampu nak ngaji, tak ada nak baca juzuk hari ni. Astaghfirullah. Kita istighfar. Pasal apa? Sebab kita tak mampu. Kita tak achieve sifat hamba yang sebenar. Kita kena istighfar. Sebab tu kita bila sebut tentang kebesaran Allah ni, kita rasa ya Allah, kita ni hamba, tak layak kita ni. Time kita makan sedap, time kita kerja, ya Allah. Dan sebab tu kita kena istighfar. Istighfar bila kita buat maksiat, kita istighfar. Dan bila kita tertinggal atau meninggalkan taat, juga kita istighfar. Ni Allahu Akbar. Kita orang mari rumah kita minta sedekah, kita tak mampu bagi. Ya Allah, ampunkanlah aku. Istighfar. Kita pada satu hari, ada hari-hari kita tak sempat baca Quran, tak sempat zikir pagi, tak sempat zikir petang. Ya Allah, istighfar. Pasal apa? Kita ni macam tak adil lah. Ni kita tak tahu apakah dalam hati kita ni masih ada rasa sombong dengan Allah. Rasa sombong dengan Allah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla daripada sifat kesombongan, sifat riya dan sifat macam mana. Okey. Dan kita minta kepada Allah supaya Allah taufikkan kita untuk beramal dan meninggalkan kemaksiatan, insya-Allah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, besok sambung lagi tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-4, insya-Allah. Wallahu taala alam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.